A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Jadi insya-Allah pada malam ni alhamdulillah kami akan meruqyah minyak wangi Angkasturi. Yang ada di depan kita ini alhamdulillah baru sampai stok kasturi hijau, minyak kasturi putih dan kasturi hitam. Ini kasturi kijang, ini kasturi putih, warna putih lah. Ini kasturi hitam, pastinya warna hitam. Dan insyaAllah kita akan meruqyah, kemudian kita akan packing lah dalam botol sebegini. Kasturi hitam, putih dan kijang. Yang mana ketiga-tiga ini ada kelebihannya yang tertentu. Ada kelebihannya yang tertentu. Terutama sekali kasturi kijang lah banyak kelebihannya. Dan ini kasturi hitam, lebih sinonim, ramai yang menggunakannya untuk sihir. Dan ini adalah kasturi putih, ramai yang menggunakannya untuk beribadah, solat, baca Al-Quran. Dan ada yang menggunakannya juga sebelum bersetubuh suami dan isteri. Jadi insyaAllah pada malam ni saya akan meruqyah minyak-minyak ini. Jadi tuan-puan, kalau ada yang nak masuk mendengar bacaan ruqyah yang akan saya bacakan sebentar, sekejap lagi insyaAllah. Jadi tuan-puan boleh join, boleh share live ini. Semoga ramai yang mendapat manfaat mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan saya Ustaz Ahmad Salim Zamri bacakan sebentar lagi insya-Allah. Jadi tuan-puan yang baru masuk tolong share dahulu. Insya-Allah sekejap lagi kita akan mulakan insya-Allah. Moga-moga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Suara saya jelas semua? Jelas insya-Allah tuan-tuan. Okey. Kita akan mulakan sekejap lagi. Yang mana baru masuk boleh share dahulu. Yang mana baru masuk boleh share dahulu. Insya-Allah sekejap lagi kita akan mulakan meruqyah minyak wangi kasturi. Ada 3 jenis minyak wangi kasturi ini. Kasturi hitam, putih, kijang. Insya-Allah. Saya akan mulakan sekejap lagi insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. InsyaAllah saya mulakan. Jadi cecair air, minyak dan sebagainya boleh kita meruqyahnya insya-Allah. Saya dekatkan sikit dengan mulut saya supaya alunan-alunannya, gemanya masuk ataupun lebih dekat dengan minyak ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Ayat untuk Asad dan Ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Ayat keagungan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat keimanan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Seterusnya 3 ayat pembatal sihir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى. Ayat peringatan untuk jin saka nasab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Seterusnya ayat peringatan azab untuk jin-jin yang degil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ayat syifa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wa idza maridtu fahuwa yashfin wa idza maridtu fahuwa yashfin وإذا مرضت فهو يشفين أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. Ayat penegasan kepada orang kafir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 3 kul. Ayat pelindungannya hebat dalam Al-Quran. 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfikum. Bismillahi arqikum.
أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة ومن كل عين لامة. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Doa kalimat tammah. أعيذكم بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Seterusnya Bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Seterusnya Bismillah 5 Nabi Khidir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Seterusnya ayat 4 selendang merah. Ayat 4 selendang merah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. Wallahu ghalibun ala amri. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. InsyaAllah tuan-tuan dirahmati Allah, itu sajalah untuk terapi minyak wangi yang kasturi. Jadi depan saya ni ada 3 jenis kasturi. Pertama kasturi kijang, warna kuning ni kasturi kijang. Okey. Dan yang tengah ni kasturi putih. Kasturi putih. Dan yang tepi ni kasturi hitam. Jadi kita akan packing ni lah 3 ni. Jadi tuan-tuan, satu ni adalah harga yang 25. Sama je harga 25 belaka. Jadi 25 darab 3 75 tak. Jadi tuan-puan bermula malam ni, insya-Allah sekejap lagi kita akan packing. Saya nak beri kepada tuan-puan bermula malam ni sampai hari Sabtu ni je lah. Bermula malam ni sampai Sabtu ni saya bagi diskaun 3 kasturi ni untuk package 3 kasturi ini eksklusif RM60 saja. Asal 25 75. Jadi 3 siapa ambil 3 bermula malam ni sampai hari Sabtu ni
Saya bagi 60 saja, jadi 5 jimat RM RM15. InsyaAllah sebagai khusus selesai pada meruqyah pada malam ni. Jadi yang ni yang biasa kita dah ada. Yang ni yang baru, dua ni. Setelah kita berbulan-bulan kita guna pakai untuk pesakit-pesakit yang datang, kita nampak kesan yang baik, kesan alhamdulillah. Nanti saya akan berikan kelebihan tiga-tiga ni, apa beza dia dan bagaimana cara gunaannya insya-Allah. Jadi tuan-puan, itu saja untuk malam ni. Minta maaf lah lama tak live kerana sibuk sikit dengan tugasan harian dan sebagainya. Jadi tuan-puan, ada soalan ke? Kalau ada soalan saya akan jawab. Alan dah live ni. Dah. Tutup minyak wangi kasturi ni. Jadi tuan-puan, ada soalan? Kalau ada soalan, okey. Kalau ada soalan, kalau siapa-siapa nak beli ni minyak wangi tadi, kontak admin di bawah lah, insya-Allah. Tuan-puan, alang-alang saya dah live ni. Kalau ada soalan, apa-apa soalan yang tuan-puan nak tanya, boleh dah. Sihat semua. InsyaAllah tahun depan kita bercadang nak buat program di Thailand. InsyaAllah. Kenalan-kenalan kita tu di Thailand, bolehlah bawa kami ke sana. InsyaAllah. Kita bercadang ke Thailand pada minggu pula, pada tahun hadapan insyaAllah. Tak lama dah tahun hadapan. Jadi tuan-puan, kalau ada soalan, tuan-puan, insyaAllah saya tengok kalau ada soalan. Okey. Okey, sekejap. Okey, hari ni sempena 12 hari bulan 12 tau. Sebab tu saya meruqyah. So pada malam ni siapa ambil 3-3, sampai hari Sabtu ni je promosi saya bagi dengan harga 60 je untuk 3-3 jimat RM15. So RM15 tu tuan-puan boleh gunakan untuk pembelian yang lain dan sebagainya. Okey, saya tengok soalan kejap. Zawiyah Ju, ustaz nak tanya kelebihan minyak kasturi putih dan yang hitam. Okey. Tuan-puan, mana kasturi tadi? Okey. Biasa kita guna kasturi kijang tak sebelum ni untuk rawatan gangguan jin, terutama sekali gangguan jin pecinta. Mama berkesan. Okey, yang ni umum, semua boleh guna ni. Okey. Tapi yang terbaru ni kita ada dua, stiker tu tak tampak lagi, kasturi putih dan kasturi hitam. Ada yang tanya tadi apa kelebihan kasturi putih dan hitam. Okey, kasturi putih ini tuan-puan biasanya orang tak buat rawatan, yang ni digunakan untuk kegunaan ibadah. Solat, baca Quran, nak guna harian, nak pergi berjalan dan sebagainya, dan ramai yang menggunakannya untuk ibadah tahajud malam dan sebagainya. Dan ini saya beri kepada tuan-puan, dia khusus untuk ibadah kerana dia memberi kelegaan, ketenangan. Orang yang ada gangguan jin pun dia boleh okey dengan kasturi putih ni, dia boleh wangi. Biasa dia orang ada gangguan jin, ciuman ni busuk, ciuman ni bergegar kepala. Tapi kalau cium ni dia tenang jadi. Kalau jin tu pun boleh tenang dengan kasturi putih. Sebab tu kasturi putih sesuai untuk dijadikan untuk amal ibadah. Macam saya nak solat pun saya guna kasturi putih lah. Kalau saya guna kasturi ni, ada yang keras, ada kerasukan nanti. Hok mari jumpa dengan saya nanti dia berbusuk. Jadi di masjid banyakkan saya guna kasturi putih. Nak berjimuk, bersetubuh dengan isteri, suami isteri, gunakan kasturi dulu. Boleh sapu tuan-puan. Yang wanita guna, yang mari haid tu utamanya, ni guna kasturi putih. Terutama nak tidur malam apa, sapu. Sapu di pakaian dan sapu juga di peha, sapu di pusat. Wangikan diri. Ini kelebihan kasturi putih. So yang kedua tadi kasturi hitam. Kasturi hitam ini amat sesuai khususnya untuk sihir. Pelbagai jenis sihir. Yang ni bila kita gunakan testimoninya kepada pesakit-pesakit yang kes sihir, amat berkesan. Yang ni kasturi hitam. Okey, kasturi hitam. Okey. Yang ni lebih kepada gangguan jin. Yang ni lebih kepada sihir. Okay. Dia ada kelebihan antara tiga-tiga ni. Nanti saya pun tak ingat kelebihannya, kenapa kena rujuk kepada kitab sikit. Nanti saya akan listkannya. InsyaAllah. Itu secara umum. Okey. Tengok lagi soalan. Okey. Najib HM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bila meruqyah pesakit tu menangis je, apa pandangan Ustaz? Okey. Kalau kita meruqyah pesakit dia menangis, kita kena tengok dia menangis dalam keadaan sedar ataupun tidak. Kalau dia menangis dalam keadaan sedar, tidak kerasukan, itu ain sahaja.
kita kena selami perasaan dia, jiwanya, ada apa yang berlaku, ada apa yang dia tidak redha, apa yang dia sedihkan, apa yang dia teringat. Itu biasa ain je. Tapi kalau dia sedih tak sedar, itu biasanya saka. Okey, faham eh? Azizah Izah, Ustaz, mandiam bidara ada promosi ke? Mandiam bidara setakat ni tak ada promosi lagi, tapi insya-Allah kita tengok pada tarikh 23 hari bulan 12 tahun 2023. 23 ni mungkin semua produk ada ada promosi lah. Tapi sekarang hanya promosi 3 ni saja. 1, 25, 25, 35, 75 lah 33 ni. Akan tetapi untuk yang beli malam ni sampai hari Sabtu ni kita bagi 60 je. Jimat RM RM15. Okey, 33 ni. Tuan-puan, yang ni 5 ml, 5 ml. Banyak ni. Orang lain jual 3 ml 50, 40, 35 paling murah saya tengok. Yang ni kita bagi 25, harga mampu milik. Tuan-puan pun boleh tengok, kita tak menipu lah. Kita tidak menipu, kita meruqyah betul. Tapi tidaklah setiap minggu kita buat live, kita buat sebulan sekali live untuk tunjukkan kepada tuan-puan memang kami meruqyah dahulu. Sebagai khidmat kami, semoga diberkahilah minyak ini. Itu saja. Okey, ada lagi soalan? Tok Ding. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau minyak urut atau minyak kelapa, kita ruqyah boleh? Boleh. Apa-apa bahan cecair, air ke apa, kita ruqyah itu baik. Tak kiralah minyak urut ke minyak kelapa ke, itu baik untuk semoga diberkahi dengan ayat-ayat Al-Quran minyak tadi. Tapi kalau paku, meja, kereta, jangan diruqyah pula. Dia bentuk molekul, yang ada bentuk molekul, yakni cecair. Itu boleh kerana ada sumber dalil daripada hadis Rasulullah meruqyah air. Kita meruqyah orang ni sebab dalam badan kita ada air. 85% air. Dalam otak ada air, dalam tulang pun ada air. Dia molekul-molekul tu akan berubah disebabkan gelombang suara, frekuensi suara, gelombang suara Al-Quran tu tadi. Kerana apa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa. Diturunkan Al-Quran ni sebagai penawar. Yang kedua, ada dalil hadis banyak Rasulullah meruqyah air. Yang ketiga, Yang ketiga, Allah sebut waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan semua benda yang hidup. Faham tak? Hidup daripada air. Faham tak? Jadi paku tak termasuk, seming tak termasuk. Jadi benda yang hidup, nyawa. Maksudnya ruqyah kita boleh air, minal ma' kulla syai'in hayy. Okey. Ada banyak lagi penjelasan tapi tak sempat dalam ni ya. Boleh. Jawapan dia boleh. Siti Rabi'ah Subhi, jin tu sakit bila dibaca ruqyah. Tu. Sebenarnya jin sakit dengan izin Allah SWT. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Akan tetapi dengan bacaan ruqyah ini, kenapa jin sakit? Kerana bila jin tu jahat, menzalimi makhluk-makhluknya, menyakiti, sedangkan Al-Quran ni sebagai penawar, sebab tu dia sakit. Jadi dia harus keluar daripada badan, tidak menyakiti, menjauhi hamba Allah tersebut. Kerana kita berdoa. Sebab apa? Doa itu senjata mukmin, senjata kita orang beriman. Sebab tu kita berdoa. Kerana apa? Kita beriman dan kita percaya Allah SWT yang maha menyembuhkan, maha melindungi. Dan kita menggunakan Al-Quran sebagai penawar. Kerana itu dia sakit. Okey. Hafiz Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya ubat untuk penyakit gatal. Dah pergi klinik banyak kali, tapi tak sembuh-sembuh. Tuan-puan, untuk penyakit gatal ni, okey, saya syorkan tuan-puan guna kasturi hitam. Pertama, kalau gatal tu kait dengan gangguan jin, boleh guna yang ni. Kalau tak kait, alternatif yang kedua, guna minyak zaitun untuk kulit, khusus untuk kulit. Dan boleh bacakan ayat surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22, dia kait dengan penyakit kulit. Ambil bekat ayat tu. Surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22, sapu. Kalau tak sembuh lagi, pergi cocok kat kedai pula dengan doktor, dapatkan nasihat pakar. Itu bidang medik dia tu. Tapi kalau disebabkan gangguan jin, dia akan sembuh, akan mudah, akan nampak kesannya. Terutama boleh sapu minyak kasturi hitam ini. Itu. Pergi klinik banyak kali tapi tak sembuh-sembuh. Guna ayat surah Al-Hajj ayat 19 hingga 22, tiup pada minyak zaitun khusus untuk kulit, sapu, insya-Allah. Kalau betul ada gangguan jin disebabkan kulit tadi. Okey. Seterusnya.
Siti Rabi Asubihi, Ustaz, bila Ustaz nak buat ruqyah online pula? InsyaAllah akan datanglah. Maafkan saya kerana sibuk sikit. Maafkan saya. Saya pun ada masalah juga, bukan tuan-puan je. Saya pun ada masa saya down dan sebagainya. Yalah tuan-puan, berjuang dalam bidang ni, yalah, kita bawa kebenaran. Kadang kita akan dimusuhi oleh mereka yang bercampur aduk kebenaran dengan kebatilan, ataupun kebatilan akan menyerang kita, kata macam-macam. Kadang kita down juga sikit-sikit. Okey. Perlukan kekuatan juga. Okey. Sebenarnya saya sibuk sebenarnya. Jadi malam ni alhamdulillah dapat live. Saya luang masa untuk tuan-puan. Sepatut masa dengan anak-anak, tapi luang masa untuk tuan-puan. Okey. Seterusnya, Muhammad Qadri wa Zaidi. Assalamualaikum. Salam. Bolehkah kita panggil jin mengganggu pesakit? Dan bagaimana caranya? Bolehkah kita panggil jin mengganggu pesakit? Dan bagaimana caranya? Jin on off duduk dalam badan. Saya tak faham soalan ni. Kita panggil jin mengganggu sakit. Maksud kita panggil jin yang mengganggu pesakit ini hadir. Tak boleh panggil. Kerana tugas kita sebagai perawat adalah berdoa, meruqyah agar kalau ada penyakit diangkat oleh Allah, disembuhkan. Kalau ada jin keluar, bukan panggil. Jangan panggil. Okey? Cuma kita nak tahu ada dok jin ni, okey? Kita boleh buat seruan ini. Ya ma'syaral jin ukhrijā 'aduwallahi biiznillah. Wahai bangsa jin, keluarlah kalian dengan izin Allah. Tu maksud dia. Jikalau kalian ada di dalam badan ini, bertaubatlah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah Allah menjadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahnya. Sembahlah Allah. Berhenti menyakiti hamba Allah ini. Ayo, jika kalian ada di dalam jasad ini, keluar melalui mulutnya dengan izin Allah. Ukhrija'adu wallah biiznillah. Boleh. Yang tu boleh. Tapi kalau tak ada dalam badan ni, kita pergi panggil, dia pun masuk dalam badan, itu diharamkan. Kerana apa? Kerana secara sengaja kita membiarkan hamba Allah itu kerasukan, hilang kewarasan akal. Sedangkan akal ini wajib kita jaga kewarasannya. Sebab itu haram minum arak, kerana arak itu mabuk dan menghilangkan kewarasan akal. Bahkan tak sah solat. Faham? Bukan saja hilang kewarasan akal, jasad ini mesti dijaga. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Janganlah engkau menghumbangkan dirimu ke lembah kebinasaan. Antara ke lembah binasaan adalah memasukkan jin ke dalam badan, memanggil jin masuk ke dalam badan. Itu tidak boleh. Faham? Walaupun untuk perubatan, tak boleh. Okay. Perubatan dia dah ada cara yang halal. Guna cara yang halal. Okey, boleh Tuan Muhammad Qadri jelas Okey, next soalan lagi. Nur Nadrah Sakinah. Masya-Allah. Sakinah, ketenangan. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya terbangun jam 3 pagi sesak nafas. Muju bang. Kalau sesak nafas dalam tidur tak terbangun, innalillah. Jadi bila sesak nafas, alhamdulillah bangun. Badan lemah dan sejuk. Angin kipas terasa badan bisa-bisa. Masya Allah. Bila angin tu mari terasa bisa-bisa tak? Itu boleh jadi disebabkan orang sakit saraf pun ia sakit kalau kena angin. Saya sudah pergi hospital cek jantung dan darah, semua okey. Kalau itu semua okey, ada benda yang tak kena. Nun nadrah sakinah. Bila jadi gitu, pertama, okey, berdoa dulu kepada Allah. Pertama doa dulu kepada Allah. Macam mana? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Doa 3 kali pada Allah. Sebab apa? Sebab sedang mudarat ini diri. Minta Allah SWT. Allah yang memberi mudarat langit dan bumi ni. Okey? Minta Allah. Minta kepada Allah. Kemudian, rasa bisa-bisa tu sapu. Sapu. Kalau puan ingat ayat ni, doa ni lagi baik. Sapu sambil baca rasa bisa-bisa tu. Sambil baca, Allahumma rabban nas, azhibil ba's, ishfini wa anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Kalau puan Nun Nadrah Sakinah dok ingat, tengok dalam grup Telegram, kita akan hantar doa ni. Kalau tak nak baca, tak ingat susah apa, baca je 3 kul.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq, An-Nas sampai habis. Kalau tak ingat juga 3 kul, saya cadangkan masuk belajar. Okey. Lepas tu puan boleh gunakan bam bidara ini. Lah. Premium bam bidara. Okey. Ni boleh guna pakai bam bidara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil berselawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ambil 2 jari. Cium dulu. Ambil sapu tepat bisa tadi sambil baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ambil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebab apa? Sakit penghapus dosa. Biar sakit, dosa kita terhapus. Dan jangan kita lupa zikir pada Allah. Nampak cara dia? Okey, puan dan darah. Ini bam bidara membantu. Kalau tak ada alat ni pun tak apa, tapi ni membantu. Sebab tengah malam takkan puan dan darah Sakinah nak call perawat. Confirm perawat tak hadir, malam-malam buta. Okey. Nak gerak suami tidur kadang. Anak takkan kita nak ganggu malam-malam. Okey, kita berjuang. Okey. Kita ada alat bantu ini guna. Ini RN20 saja. Okey. Baik. Ada lagi soalan? Okey. Azizah Izah, Ustaz, saya hendak tanya. Dalam bulan ni saya ada buat lawatan di masjid di KL. Masya-Allah, masjid apa tu? Saya ada ambil gambar 2 orang yang lepas. Selesai saya bergambar, saya lihat ada seorang lelaki bergambar dengan saya, hanya nampak dari pinggir hingga kaki, hanya pakai seluar pendek paras lutut dan kakinya sangat kotor berwarna kuning. Kenapa ya Ustaz dan kenapa ya? Okey. Pertama, memang ada kedok lelaki dalam gambar tu bergambar. Pertama, kena jelas dulu. Kalau tak ada, tiba-tiba ada dalam gambar ada, itu bukan manusia. Itu jelmaan tasyakul jin. Yang kedua, kalau memang ada lelaki tu, masa sebelum ambil gambar nampak comel apa. Bila ambil gambar berubah jadi gitu. Orang tu kena dirawat. Orang tu, lelaki tu kena dirawat. Itu. Saya pernah ada seorang cikgu lelaki, dia ada gangguan jin lah. Bila dia pergi Mekah, dia naik je langkah kaki ke Masjidil Haram Mekah, terus kaki jadi hitam legam. Memang hitam legam. Lebih hitam daripada negro. Saya tengok gambar, terkejut saya. Dia tunjuk pada saya, sedangkan kakinya tak hitam gitu. Bukan kena kecil manis apa. Tapi memang saya rukyah dia memang ada gangguan jin lah. Itu biasa berlaku. Okey, seterusnya soalan Hafiz Ramli. Allahu Akbar. Ustaz, baru tadi saya tanya Ustaz mengenai penyakit gatal tu. Saya beritahu wife, dia celik mata kat saya. Bawa wife ke sini, saya akan celik mata untuk dia juga. Ya, ni rukyah. Itu belak tu. Okey, boleh hama tadi ayat tadi. Ayat Quran kullu all, untuk semua. For all. Nun dan darah Sakinah. Sekarang setiap malam saya terbangun jam 2-3 pagi, sesak nafas dan sejuk. Kalau saya tidur balik, saya kena tindih. Kalau tak tidur, buat tahajud. Puan Nun dan darah Sakinah, tolong buat seperti saya bagi tahu tadi. Tolong buat. Okey. Dan kalau boleh, sebelum tidur, malam ni berwuduk. Kalau berlaku lagi malam ni, tolong buat. Dan beri respon dalam grup Telegram Asazah Official esok. Apa yang berlaku setelah Puan Nadirah mengamalkan apa yang saya telah beri tadi. InsyaAllah. Baik. Hafiz Ramli. Penyakit gatal ni dah sebulan lebih. Saya dan wife penyakit yang sama. Buat macam saya bagi tahu tadi. Buat. Kalau tak berkesan juga, mari dua-dua saya rukyah suami dan wife sekali. Saya rukyah dua-dua. Mari. Saya beri peluang. Esok dan lusa. Saya beri peluang untuk Hafiz Ramli ni. Kalau tak dapat ada esok, lusa. Beritahu saya FB Hafiz Ramli tu dengan wife. Datang je. Saya bagi masa. Pukul 10 hingga pukul 4 petang. Di center. Tak payah temu janji untuk Hafiz Ramli. Ini special. Especially kepada semua yang join live ini. Okey.
Okey ustaz, esok saya pergi. Masya-Allah. Esok kalau boleh Hafiz Ramli, kalau boleh datang petang. Kalau boleh Hafiz Ramli, kalau boleh esok datang petang lah. Pagi tu ustaz ada ceramah dulu, tapi perawat ada je. Sebab ustaz nak rawat sendiri Hafiz Ramli ni. Datang petang. Lebih kurang pukul 3 petang boleh? 3 petang. Okey. Okey, pukul 3 petang. Untuk Hafiz Ramli dan Nurul Nadiah. Allah, tolong tanda Hafiz Ramli dan Nurul Nadiah. Kalau boleh pukul 3 petang. Sebab ustaz nak rawat sendiri sebab esok ustaz pagi tu ceramah dulu. Ada ceramah dulu di sekolah jemputan. Tu. Okey, next soalan. Okey. Ini testimoni lah yang lepas. Saya pernah merawat seorang cikgu. Kalau tak silap Ustaz Zahar di Makuk, SK Makuk. Dia 2-3 minggu sakit rata tak hilang kulit. Dia pergi cocok dengan Dr. Sulaiman di Kuala Terengganu, memang suhu lah. Sekali cocok 300. Lebih kurang tu lah harga dia, 200-300. Saya cocok tak hilang. Dia datang sini, saya rawat dengan ayat tadi, surah Al-Hajj ayat 19-22, dan dia guna minyak zaitun lah. 2 hari sembuh, hilang. Masya Allah. Itu kita tahu sebab dia bagi tahu testimoni. Ada ramai lagi yang sembuh tak bagi tahu testimoni. Sedih kita. Baik. Siti Rabi'ah Subihi. Bapa lepas solat tengah zikir-zikir badan jadi bergoyang. Makin baca Al-Baqarah makin bergoyang. Teruskan baca tuan-tuan. Bila berhenti baca baru tak bergoyang. Terus baca sampai hilang bergoyang. Jangan berhenti. Itu gangguan. Orang yang ada gangguan, bila baca Al-Baqarah memang bergoyang badan. Bergoyang macam ni. Kadang bergoyang. Terus baca. Jangan layang. Itu gangguan. Orang yang ada gangguan jin memang bergoyang. Dalam badan dia memang bergoyang badan lah. Bergegar. Terus baca. Tapi jangan risau. Terus baca je. Tak apa. InsyaAllah. Fokus pada baca ayat Quran. Itu akan jadi kesembuhan. Itu jalan kesembuhan. Memang begitulah dipanggil jalan kesembuhan. Liku-liku dia. Ahmad Syawal. Kalau penyakit anxiety ada gangguan juga ke? Tak. Kalau penyakit anxiety tidak ada jin dalam badan. Kebiasaan kita ruqyah sini. Kita tidak nafikan jin di luar badan yang menghasut dia supaya bunuh diri, bisikan tu biasa dia dengar. Tapi bila kita ruqyah orang anxiety ni, dia tidak ada kerasukan jin. Cuma dia ada tangisan, dia menangis kadang-kadang, menangis moyok muka. Itu. Kita kena beri ayat-ayat yang berkaitan hasad ain, dipanggil penyakit ain kalau dalam bahasa perubatan Islam. Anxiety tu bahasa dalam perubatan moden. Sebenarnya penyakit ni dah ada start daripada zaman Nabi Adam lagi, penyakit ain. Okey. Baik. Anxiety ada satu kaedah. Siapa-siapa yang ada anxiety, bipolar disorder, depression dan sebagainya, kait-kait dengan penyakit kesihatan mental ini ataupun penyakit mental, kesihatan mental dulu baru penyakit mental kan. Saya showkan mandi air hujan. Dalil surah Al-Anfal ayat 11. Boleh tengok dalil. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. Allah turunkan air daripada langit. لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ, untuk menyucikan kamu, badan kita zahir batin. Yang kedua, liyutahhirakum wa yudhiba 'ankum rijza syaitan, untuk menghilangkan gangguan syaitan. Dua, waliyaghbita 'ala qulubikum, untuk mengubati jiwa kamu, hati kamu. Anxiety sini. Right, sini. Kemudian tindakan. Perasaan, pemikiran, baru tindakan dia. Okey. Waliyaghbita 'ala qulubikum. Itu dalil dia. Air hujan tadi. Wa yuthabbita bihil aqdam, dan meneguhkan langkah kaki kamu di atas jalan syariat. Orang anxiety kadang dia tinggal solat, dia tak nak baca Quran, dia putus asa. Maka dengan air hujan tadi rahmat. Boleh buat. Ada dalil daripada Al-Quran. Bahkan Nabi pun mandi hujan. Okey. Orang tengok orang-orang barat, dia putus cinta dan sebagainya, mandi hujan. Lepas tu dia rasa lega. Nampak? Sebenarnya perubatan Islam itu ada dalam syariat kita. Jadi biar hujan tu turun dulu, dalam 5 minit hujan pertama turun, dia hujan asid. Pastikan tak ada petir lah,
Okey, lepas tu mandi. Dalam 15 minit, 20 minit, setengah jam paling lama. Mandi sambil baca Fatihah, ayat kursi 3 gosok-gosok ada badan. Kemudian naik. Naik tu, bolehlah lap. Kemudian minum air suam. Minum apa tu? Sauda. 1 sudu apa tu? Sauda. 1 sudu madu. Minum air suam. InsyaAllah. Tak rasa sejuk, tak rasa getah lah. Dia rasa best lah. Badan dia akan rasa best. Cuba buat. Cuba dulu. Baru anda tahu nilainya. Ni saya bagi ni ilmu ni. Ambil. Ada dalil ni. Tak percaya tuan-tuan tengok tafsir. Surah Al-Anfal sebelah. Tengok lalu tafsir. Buka lalu tafsir Ibn Katsir. Jalalain, Sya'rawi. Buka. Baik. Next seterusnya. Azizah Hizah, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelaskannya tentang makhluk halus yang menumpang bergambar dengan saya. Terima kasih. Nur Syarihad Nurdin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lak pakai minyak kasturi bukan produk Astazah. Okey. Sebab dengar Ustaz cakap dalam live ni tadi, letak kat tempat gatal, tiba-tiba badan jadi sejuk dan bergetar-getar. Kak memang ada gangguan dan pernah menerima rawatan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kak pakai minyak kasturi bukan produk Astazah. Tak apalah. Sebab dengar Ustaz cakap dalam live ni tadi, letak kat tempat gatal, tiba-tiba badan jadi sejuk dan bergetar. Itu jin yang ada dalam badan tadi ketakutan. Bila sebut gitu dia ketakutan. Kalau tak percaya, letak. Tak apalah, tak guna produk saya pun tak apa, ada masalah. Tapi saya jamin produk saya ruqyah betul. Tidak pasal muzik ataupun tak pasal terapi. Ada orang tu dia buka-buka minyak, dia buka radio, yakni buka kaset ngaji ruqyah. Kita tak, kita baca betul. Kita baca dengan jiwa, tuan-tuan. Itu saya beri jaminan. Minyak wangi kasturi saya mampu milik harga dia. Saya jamin wangi yang terbaik. Yang ketiga, diruqyah. Yang keempat, dijaga kebersihan, keberkahan dan sebagainya. Itu kita jamin. Okey. Kalau siapa pecah, kita ganti balik. Okey, next. Idinur. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau masa mandi waktu subuh, rasa sejuk dan termuntah. Okey. Mandi waktu subuh sebenarnya baik air sejuk berbanding air panas. Tidur malam baik air panas. Okey, itu yang terbaik. Okey, masa mandi waktu subuh maknanya waktu pagi, rasa sejuk dan termuntah. Sejuk tu normal, tapi termuntah tu tidak normal. Apa yang kamu makan sebelum tidur kena tengok juga tidur macam mana. Lepas muntah tu, kalau teruskan mandi, terus hilang rasa nak muntah walaupun sejuk. Muntah tu tanda jin dalam badan keluar ke Ustaz? Belum tentu. Belum tentu. Dia kena tengok faktor pemakanan yang kita makan semalam. Bagaimana corak kita tidur, dalam keadaan macam mana, mimpi apa. Benda tentu. Ataupun masa mandi tu guna sabun apa. Ada orang mutah disebabkan dia guna gel mandian bidara. Ada yang guna gel mandian bidara saya ni. Sebab kita ruqyah. Ambil lah. Lah. Excuse me. Ambil gel mandian bidara. Okey. Okey. Lavender. Ni. Sebab kita ruqyah cair ni. Cuma kita buat lah kasturi je lah. Bila dia mandi, terus bergetar badan, muntah. Ada. Dia kata nak stop. Saya kata jangan. Teruskan. Esokkan dia guna, tidak ada muntah lagi. Itu ada juga disebabkan itu. Jadi kena tengoklah punca dia dulu. Okey. Dia muntah ni tak semestinya jin keluar. Tidak. Okey. Ada disebabkan muntah itu hanya lendar-lendar yang ada dalam badan dikeluarkan. Lendar-lendar itu tempat-tempat jin tu berada, menjadi lendar. Belum tentu jin keluar. Okey. Dia kena keluarkan semua lendar-lendar itu, barulah seterusnya biasanya jin akan keluar setelah tidak ada lagi lendar-lendar tersebut. Okey. Ahmad Syawal, tapi cucu dia nampak benda-benda pelik dalam bilik dia. Macam mana tu Ustaz? Ajak. Saya tak ingat ada soalan Ahmad Syawal tadi. Kalau penyakit anxiety ada gangguan. Dia tanya soalan tu. Kemudian ada pengecualian. Tapi cucu dia nampak benda-benda pelik dalam bilik dia. Okey. Cucu nampak benda-benda pelik
dalam bilik dia, cucu tu kena diruqyah. Mana-mana orang yang nampak jin, benda pelik-pelik, sama ada dia diganggu ataupun dia dah ada gangguan. Jadi sebab tu kena cek. Terutama kita ruqyah kat mata dia. Itu memang betul lah boleh anxiety kalau nampak benda pelik-pelik. Tapi tak semestinya jin tu berada dalam badan dia. Belum tentu. Mungkin dia diganggu ataupun mungkin dia dah ada gangguan sebelum ini. Okay, next. Siti Rabiah Subhi. Air hujan banyak manfaatnya untuk kesihatan. Ya, betul. Roswati. Ustaz, maaf nak tanya. Tak apa, tanya je. Kalau sering mimpi tandas kotor dan najis. Banyak mimpi tandas kotor dan najis dan ianya berulang kali, itu menunjukkan adanya simptom gangguan jin. Dan kita boleh muhasabah dirilah. Kenapa jin itu boleh mengganggu dan kita mimpi benda-benda kotor dan najis ini. Kita muhasabah diri. Daripada pagi sampai petang, apa yang kita buat? Apa yang kita fikir? Masih ada dosa yang kita teruskan buat ataupun tidak? Walaupun kita tahu benda itu berdosa, kita masih buat ataupun tidak? Okey? Itu biasanya simptom mimpi najis dan kotor. Tapi kalau kita mimpi najis ini kotor, yang tadi kalau duduk sakit, kalau bangun tu sakit dan sebagainya, itu sudah masuk simptom sihir. Faham ? Sakit yang kita cek hospital tidak ada penyakit. Mimpi najis berulang kali. Kadang bau busuk tu. Kemudian cek doktor badan tak ada sakit, tak ada apa. Tapi kita sakit. Mimpi najis berulang kali. Itu kebiasaan simptom sihir. Tapi kalau mimpi najis, badan okey, sihat. Tapi mimpi tu najis berulang kali. Yang tu pertama tadi. Muhasabah diri. Itu dah ada simptom gangguan jin. Tapi belum tentu ada dalam badan. Mungkin dia mengganggu emosi. Mungkin mengganggu di luar badan. Mungkin syak wasangka membuatkan kita emosi marah, cepat sensitif. Masih ada kesilapan ataupun dosa, walaupun dosa kecil, kita meneruskan dosa tersebut. Itu kena istighfar banyak-banyak. Faham ? Okay, next. Siti Rabiah Subhi. Baru ada minyak putih sauda, tesena, lemon, minyak kasturi, mandi yang puruk. Memang best. Terima kasih kerana menggunakan produk asasah kami hargai. Rihan. Terima kasih Ustaz pasal pencerahan pasal anxiety tu. Sama-sama. Okey. Anxiety ni bahasa moden. Bahasa perubatan ain. Saya forum, saya berceramah bersama partner saya, pakar psikiatri, Dr. Aisyah daripada SUSM Kota Baru, Kelantan, Kubang Krian. Saya sentiasa discuss sama dia. Bila kita tengok simptom-simptom anxiety sama dengan penyakit ain tu apa? Sama. Tu. Okay, next. Azizah Izzah. Ustaz, saya nak tanya, lepas makhluk halus numpang bergambar saya, merasa badan saya rasa tak sedap. Sampai sekarang pipi saya kanan kiri dan dahi menjadi hitam dan perut saya sentiasa kembung dan besar. Dah banyak angin. Kenapa ya Ustaz? Itu biasa memang simptom orang yang ada gangguan jin. Okey. Dia sentiasa datang mengganggu. Jadi itu kena rawatan khusus lah tu. Itu kena rawatan khusus. Itu biasa berlaku. Kuat, bangunkan benteng diri. Sentiasa berdoa. Itu pertama. Yang kedua, usaha rawat diri sendiri, usaha untuk dapatkan dirawat oleh perawatan syar'i. Yang ketiga, istiqamah, amalan benteng diri, istiqamah. Walaupun sikit, istiqamah, jangan tinggal. Yang keempat, tebalkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Jangan putus asa. Okey. Magdiana Diana, kalau selalu mimpi budak kecil macam mana tu Ustaz? Biasanya itu ciri-ciri simptom pendamping budak kecil. Budak kecil kan dia nak berdamping dengan kita, nak kasih sayang, nak kita bermain dengan dia. Itu ciri-ciri pendamping. Melainkan kalau hari-hari mimpi budak, disebabkan kita ni jaga budak, main dengan budak. Jadi malam tu mimpi. Itu normal. Tapi kalau tak ada budak pun, hari-hari mimpi. Tak fikir pasal budak pun mimpi. Tak tengok cerita budak-budak pun mimpi. Itu simptom pendamping.
10 ayat pembentengan pagi baca. Petang baca, malam sebelum tidur baca. Jangan lupa. Kemudian 3 kul. Pagi, petang, siang, malam. Yang ni jangan lupa. Dan sebelum tidur, saya showkan bagi mereka yang ada gangguan jin ini, guna kasut kijang. Sapu sebelum tidur. Sebab yang mimpi tadi. Sapulah. Okey. Ini bagi yang sakit-sakit badan, terasa bisa dan sebagainya, ia berkait dengan sihir ya. Rasa busuk, bang busuk tiba-tiba, ni lawan dia. Kasut hitam. Tapi kalau untuk ibadah dan sebagainya, untuk tidur bersama isteri, suami isteri, pergi masjid, majlis ilmu, kasturi putih. Biasa ramai wanita suka kasturi putih. Orang yang bagi hik sapu ni, sapu di, minta maaf saya sebut sapu di peha, pusat sapu supaya bau wangi. Ini. Yang ni orang ada gangguan jin pun yang tak suka kasturi ni boleh guna yang ni. Okey. Ni. Okey, satu ni 25, ni 25, ni 25. 3 ni 75, tapi malam ni sampai satu ni saya bagi promosi RM60 saja anda dapat 3. Ni dia ada kotak ni, ada kotak nanti. Okey, 3 cuma pun dapat 60, jimat RM15. Okey, belilah. Beli untuk kita, beli untuk anak-anak kita. Okay? Bagi pada anak-anak kita, cucu kita yang ada berjauhan. Pada kurang dia ada alat ni, alat bantu dia. Kita tahu kan remaja kita zaman sekarang, anak sekolah menengah di asrama, universiti kan, dia orang ni bukan rajin sangat nak buat. 3 kul pun kadang tak baca. Pagi, petang, siang, malam 10 ayat pembentengan walaupun pendek pun tak baca. Kita asalkan mereka jaga solat, alhamdulillah. Jadi kita bekalkan benda ni boleh membantu, alat bantu insya-Allah. Baik. Sebagai hadiah. Baik. Ada lagi ke soalan? Okey. Abdul Hafiz Salamai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya, ayah saya jadi hilang ingatan. Apa yang harus saya lakukan? Hilang ingatan tu kena cek doktor dulu. Itu bukan kepakaran saya dah. Itu hilang ingatan dari segi faktor umur ataupun ada aksiden berlaku, kena stroke ke apa, sakit lama ke, itu kena rujuk hospital dulu, doktor. Mungkin disebabkan apa, otak, saraf dan sebagainya itu, ia ada apa, hormon badan dan sebagainya itu, saya tak dapat kenal pasti. Tapi kalau hilang ingatan tiba-tiba tanpa sakit dan sebagainya, insya-Allah boleh diruqyah. Yang tu boleh pendengarkan ayat ruqyah sentiasa. Pasal ayat ruqyah yang saya baca tadi pun boleh pasang di telinga dia. Okey, biar dia dengar ayat ruqyah. Ataupun sebaiknya anak baca dekat telinga ayah, telinga kanan dan teruskan berdoa. Kalau ayah tu boleh makan dan sebagainya, berikan kismis. Paling kurang satu hari, pagi 7 biji paling kurang. 7 biji makan, petang pun 7 biji, malam pun 7 biji kismis. Itu. Baik, seterusnya. Siti Zuraidah, apabila dengar ruqyah rasa sedih, perut rasa macam bergerak, adakah itu gangguan juga? Ya, itu gangguan, dan itu kebanyakannya merujuk kepada simptom saka ataupun simptom jin pecinta. Kalau nak apa, saya sebut simptom tadi ya. Kalau nak jawapan yang tepat, kena datang sini untuk diruqyah dan diagnos yang penuh. Baru kita tahu. Fazli Abdullah. Assalamualaikum. Saya apabila lepas makan rasa sekok perut. Rasa tak sedap, kerah tengah perut. Nak makan banyak tak berani. Itu kena pertama cek dulu doktor, takut ada, kita bimbang takut ada penyakit medik, ketumbuhan ke apa-apa ke pada setiap kali makan tu. Kalau tak makan okey tak? Dia kalau gangguan jin ni biasanya makan, kalau tak makan dia pasti rasa bergerak pada perut. Pagi, petang, siang, malam, tidur kat tidur dia rasa. Tapi kalau disebabkan makanan tu kena tengok dulu. Makanan apa yang kita makan dia jadi macam tu. Kalau setiap makanan jadi macam tu kena cek hospital dulu. Sebab kita takut ada ketumbuhan. Ada apa-apa. Kita takut kanser, usus dan sebagainya. Kita tak berani. Tapi kalau kita letak tangan ni di perut, baca niat untuk kesembuhan. Baca Fatihah, ayat kursi 3 kul, jadi skok, jadi berangin, jadi besar perut, sakit ada benda bergerak. Itu kena dirawat cepat-cepat. Datang sinilah kita rawat insya-Allah. Itu memang simptom gangguan. Okay, next. Nurul Nadiah, sebelum gatal ni tadi gatal dengan suami. Sebelum gatal ni seminggu bermimpi macam-macam. Ya, itu simptom gangguan lah tu.
Permulaan tu mimpi arwah nenek. Okey. Untuk Nurul Nadiah dan juga siapa tadi? Hafiz Kamli tak? Saya cadangkan sangat-sangat guna dua kasturi ini. Kasturi kijang ataupun kasturi hitam ni sebelum tidur. Kalau ada malam ni guna tu. Sapu semua kat atas tu, sapu. Tidur malam-malam ni. Itu ada sudah gatal tu seperti disebabkan gangguan. Kita tengok esok. Esok dah datang kita tengok. Kalau apa? Tuan Hafiz Ramli dan Nurul Nadiah izinkan buat live ke nak buat live pun saya izinkan. Nak ikut video untuk keluarga pun saya izinkan. Ataupun Nurul Nadiah kata ustaz buat live di page ustaz, saya pun buat. Boleh. Tak ada masalah. Okey. Untuk orang lain belajar ke apa tak ada masalah. Tapi kalau tak nak pun tak ada masalah. Okey, kita fokus pada kesembuhan. Okey, next. Siti Rabi'ah Subihi. Berapa kekerapan yang kita kena jumpa perawat untuk pesakit sihir? Sebulan sekali atau bila badan rasa berat? Okey, untuk pesakit sihir, kalau tanya berapa kekerapan sehingga selesai buhu sihir. Penyakit sihir ni kena cari buhu. Buhu tu kena dihapuskan, dibatalkan. Barulah jin tu keluar dengan izin Allah. Lepas tu barulah alat bantu, pemakanan. Okey. Kebiasaannya paling banyak pun 7 kali rawatan intensif. 7 kali kebiasaan. Okey. Ada yang saya sekali pergi tu jumpa dah buhu sihir beres. Ada yang 2 kali, ada 3 kali, paling banyak 7 kali lah. Tu. Jangan bila rasa sakit baru jumpa perawat. Bila ada simptom tu kena jumpa dah perawat. Perawat bertauliah lah, perawat yang benar lah. Cari yang betul-betul. Izzati. Waalaikumsalam. Kalau kita selalu mimpi orang yang sama, walaupun bukan tiap-tiap malam mimpi, macam mana pula tu? Sebab tak pernah fikir. Tak pernah fikir. Atau ingat pun orang tu tak pernah ingat, tak pernah fikir orang tu. Orang tu pula kita kenal. Tapi mimpi dia je tiap-tiap malam. Okey, dengar sini. Dengar sini. Pertama, elokkan sangka buruk. Selagi tidak ada bukti. Selagi tidak ada bukti kukuh. Jangan kita sangka buruk buat fitnah. Jangan sekali. Itu permainan jin untuk kita benci dia. Untuk kita putuskan silaturahim dengan dia. Itu akan merosakkan hubungan kita dengan dia. Sebab kita kenal dia kan. Tapi dalam masa yang sama perlu berhati-hati dengan dia. Bukan syak sangka, perlu berhati-hati, takut-takut. Berhati-hati. Makan minum berhati-hati. Tutur kata kita kena berhati-hati pada dia. Tu kena berhati-hati dah. Faham tak tuan-tuan? Okey. Okey. Mungkin itu juga boleh jadi mainan jin. Okey. Sebab jin boleh menyerupai sesiapa saja termasuk saya. Saya boleh hadir dalam mimpi tuan-puan. Khenak tuan-tuan buat perkara yang bukan-bukan. Tapi tiba-tiba tuan-puan bangun, tuduh saya macam-macam. Tak boleh. Itu mainan jin. Ramai dah mimpi gitu pasal saya. Sedangkan saya tak tahu apa-apa. Rupanya jin tu tak nak dia pergi berubat dengan saya. Kerana saya perawat syar'i. Perawat yang kita jujur. Apa yang kita belajar, kita jujur, kita sebut. Faham? So, untuk mengelakkan masalah ni Zati, gunakan minyak wangi. Ni, apa? Kijang. Sapu sebelum tidur, sapu sini, 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 sini. Kemudian di pusat sikit, kemudian celahan peha sikit, dalam dan luar. Okey. Ya. Kemudian baca doa lah sebelum tidur. Okey, next. Siti Rabi'ah Subihi, masya-Allah. Fairu tak reti nak ruqyah sendiri hanya baca. Okey. Kalau tak reti nak ruqyah sendiri boleh dengar ayat-ayat ruqyah yang saya baca. Irwan Zaliha, ustaz boleh tak nak kasturi putih 2 dan hitam 1? Dapat harga promosi tak? Yang kuning dah beli di Shah Alam. Okey, okey. Boleh tuan-puan. Saya tak ada masalah. Saya kalau siapa nak 3, kalau nak 3 ni berbeza dengan harga RM60. Satu 25, harga asal 75, promosi 60 boleh. Kalau nak 2 botol hitam, 1 putih, dia jadi 3 juga boleh. Gini tuan-puan, tuan-puan boleh pilih 3 botol ke atas. Ikutlah botol mana-mana, kasih mana, tak semestinya 3 jenis lah. Tapi 3 botol ke atas saya beri dengan harga jadi 20 sebotol tak?
Harga asal 25, 25, 25. Jadi kita beri 3 ke atas siapa ambil, kita bagi harga 20, 20, 20 jadi 60 je. Kalau 5 saya ambil kan ustaz? Potong. Potong RM5, RM5 tau. Kalau contoh 6 botol. Berapa ustaz? Kalau 3 botol kurang 15, kalau 6 botol kurang jadi 15 jadi 30 kurang. Banyak. Okey. Kita bagi siapa satu ni saja. Tak apa, kita beri. Okey, baik. Okey, boleh. Azizah Hizah. Ustaz, saya hendak tanya minyak kasturi boleh tak sapu dekat wajah kalau ada gangguan? Okey. Untuk minyak kasturi tuan-puan, yang ni jangan sapu di wajah. Terutama dekat dengan mata, jangan. Yang ni panas. Yang ni pun panas. Yang ni boleh. Sebab yang ni sesuai. Yang ni memang untuk ibadah. Yang ni tak ada masalah sangat. Yang putih. Yang putih ni sejuk. Ni pun sejuk. Okey. Okey, sejuk. Okey. Kecuali kalau tuan-puan naik jerawat, bolehlah letak di jerawat menggunakan kasturi kijang. Sebab dia panas, jerawat tu akan kecut. Macam saya ni, naik jerawat sikit sini. Saya boleh letak sini. Sikit. Sebab dia bersifat panas kalau sikit kijang, nanti dia akan kecut. Boleh guna. Alternatif. Baik. Baru naik jerawat ni. Okey. Masya Allah. Sebab saya tak jaga pemakanan sehari dua ni. Nisab pun tebal dah. Esok kita gunting insyaAllah. Baik. Zainul Muhammad Nur. Assalamualaikum. Makcik ni kalau petang panah perut sampai komala. Panah bukan dalam perut. Apakah itu saka? Kalau petang panah perut. Okey. Makcik. Pertama, makcik boleh gunakan minyak ni. Ataupun minyak ni. Sapu di sini. Okey, kemudian letak di perut. Letak di perut tu, baca Fatihah sambil pusing arahlah wajah. Ayat kursi 3 ku. Itu. Untuk yang panah perut ataupun apa panggil? Bermasalah perut dia. Nanti makcik akan sedawa, kentut pun mungkin, muntah pun mungkin. InsyaAllah makcik akan lega. Okey, terus. Habsah Cik Wan. Kalau nak buat rawatan bila ada kekosongan. Boleh. Cek admin rawatan. Ada je kosong. Sekarang yang mana cek, yang mana cepat cek, kita bagi terus tarikh. Kita bagi terus. Paling lewat pun kita bagi minggu depan. Paling lewat. Paling awal, esok dengan lusa. Tu. Boleh. Lah ni kita tak tangguh. Kita bagi terus je tarikh. Kita bagi terus. Ataupun dia pilih nak tarikh mana. Minggu depan. Nak mana. Pilih je. Ku apa. Kita beri. Okey. PM admin rawatan, insya-Allah. Okey, Kak Sah. Assalamualaikum Ustaz, kenapa saya selalu mimpi orang-orang yang telah meninggal dan selalu bermimpi juga bersama dengan arwah suami. Perut selalu kembung dan diganggu semasa menunaikan solat. Kalau kita teringat pada arwah suami orang yang telah meninggal, itu normal lah. Tapi kita tak teringat pun, tak fikir pun. Tak tengok pun gambar dia. Mimpi tu datang arwah. Itu kebiasaan, bukan arwah yang datang. Itu adalah jelma anjing. Itu berhati-hati. Dia mungkin mendampingi. Dan itu mungkin juga ada yang kata simptom saka. Tapi kita cek dulu. Kalau boleh, Kak Sah datanglah ke center. Kita diagnos penuh dan kita rawat. Baru boleh tahu jawapan tepat. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Ya, dalam group Telegram Asazah Official ada simptom-simptom gangguan anjing. Boleh tengok situ lah. InsyaAllah. Jadi tuan-puan, ke 11 lebih dah. Saya rasa saya nak balik rumah. Ni duduk center. Tadi baru lepas baca talqin untuk mayat. Lewat sikit live tu. Jadi tuan-puan, saya pun balik mandi ni. Belum mandi lagi hari ni. Subuh tadi je mandi. So tuan-puan, kita stop dulu setakat ini. Jumpa lagi pada live yang akan datang. InsyaAllah malam Jumaat saya buat live. Okey tuan-puan, itu saja untuk malam ni. Minta maaf terkasar bahasa, tersilap bicara. So yang mana nak kasturi, boleh PM pada admin produk ataupun tengok pada ruangan yang telah dipinkan. InsyaAllah semoga diberkahi oleh Allah. Jumpa lagi di lain masa. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa kita.
gandakan pahala untuk kita dan mengangkat segala penyakit untuk kita, seterusnya melindungi kita daripada segala perkara yang buruk yang memudaratkan, insya-Allah. Ahadun ahad, Allahu akbar. Barakallahu fiikum.